Selamat pagi Malaysia, salam sejahtera sekali lagi. Bahagian keempat laporan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang menakutkan bakal berlaku. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. 1MDB menjadi satu perkara yang amat besar sekarang ini di dunia. Terbaru, penyiasat Amerika Serikat mencari maklumat lanjut mengenai rasuah 1MDB dan sedia untuk menawarkan ganjaran sehingga 5 juta US dollar. Penyiasat di Amerika Serikat sedang mencari maklumat lanjut mengenai rasuah yang membabitkan One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Dalam tweet pada lewat Khamis iaitu 17 Mac yang lalu, Jabatan Kehakiman Amerika Serikat telah menulis, Jabatan Kehakiman FBI IRS mencari maklumat yang membawa kepada rampasan, sekatan, rampasan atau penghantaran balik aset yang dikaitkan dengan rasuah yang melibatkan kekayaan negara, Dana Malaysia, One Malaysia Development Berhad. Tweet itu telah menandakan Biro Penyiasatan Persekutuan dan Penyiasatan Jenayah IRS yang terakhir menyiasat kemungkinan perlanggaran jenayah terhadap Kod Hasil Dalam Negeri Amerika Serikat dan jenayah kewangan yang berkaitan. Dilampirkan bersama dengan tweet itu juga adalah poster yang meminta untuk sesiapa sahaja yang mempunyai maklumat yang berkaitan dengan 1MDB untuk menghubungi program ganjaran pemulihan aset kleptokrasi, iaitu program yang baru saja telah dilancarkan oleh Perbendaharaan Amerika Serikat pada hari Rabu yang lalu untuk melanjutkan komitmen daripada Kerajaan Amerika Serikat untuk memerangi rasuah kerajaan asing dan berkhidmat kepada usaha Amerika Serikat untuk mengenal pasti dan mendapatkan semula aset yang telah dicuri, kehilangan hasil rasuah dan di mana sesuai dan boleh dilaksanakan, memulangkan aset atau hasil curi itu kepada negara yang dirugikan oleh perbuatan rasuah. Syukurlah kalau betul. Biarlah wang Malaysia kembali kepada Malaysia. Saya teruskan, tuan-tuan dan puan-puan. Program ini mungkin membayar ganjaran kepada individu yang layak, yang telah memberikan maklumat yang membawa kepada sekatan atau rampasan, pampasan atau penghantaran balik aset yang dicuri seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang yang dikaitkan dengan rasuah daripada kerajaan asing, menurut satu laman web Jabatan Perbendaharaan Amerika Serikat. Jabatan Pejabat Keganasan dan Perisikan Kewangan Jabatan Perbendaharaan menguruskan program dengan penyelarasan rapat dengan Jabatan Kehakiman dan Agensi Penguatkuasaan Undang-Undang Persekutuan Negeri dan Amerika Serikat. Program ini berfungsi sebagai pengganda kuasa untuk program ganjaran sedia ada yang disasarkan kepada pelbagai perkara haram, ancaman kewangan. Halaman perihal program di tapak web dibaca. Ia selanjutnya berkata, setiausaha perbendaharaan juga mempunyai kuasa untuk menawarkan ganjaran sehingga maksimum 5 juta US dollar untuk maklumat yang membawa kepada nombor 1, sekatan atau rampasan, 2, rampasan, atau 3, penghantaran balik aset yang dicuri dalam akaun di institusi kewangan Amerika Serikat termasuk cawangan Amerika Serikat, institusi kewangan asing yang datang dalam Amerika Serikat atau yang berada dalam milikan atau kawalan mana-mana orang di Amerika Serikat. Selain One Malaysia Development Berhad, penyiasat Amerika Serikat juga sedang mencari maklumat mengenai rasuah yang dibayar oleh konglomerat pembinaan yang berpengkalan di Brazil, Odebrecht,
SE dan syarikat petrokimia Brazil Braskem SE serta rasuah yang melibatkan Kerajaan Persekutuan Rasuah. Ganjaran di bawah program ini bukan sahaja untuk mereka yang memberikan maklumat mengenai kes tertentu. Sesiapa sahaja yang mempunyai maklumat mengenai aset yang dikaitkan dengan rasuah kerajaan asing boleh menyerahkannya melalui pilihan hubungan yang disediakan, walaupun jika ia tidak dikaitkan dengan perkara yang dikenal pasti secara khusus, kata tapak itu. Tetapi pekerja asing, Amerika Syarikat, Persekutuan Negeri atau kerajaan tempatan yang memberikan maklumat yang diperoleh dalam melaksanakan tugas rasmi tidak layak untuk pembayaran ganjaran, katanya. Potensi penerima ganjaran yang terlibat dalam salah laku asas adalah tertakluk kepada pengurangan mandatori mana-mana ganjaran dan mungkin tertakluk kepada penafian anugerah mengikut budi bicara Setiausaha Perbendaharaan. Di samping itu, mana-mana penerima ganjaran berpotensi yang disabitkan kesalahan jenayah, kelakuan yang timbul daripada peranan mereka dalam rasuah yang mendasari akan dinafikan ganjaran. Dar Perbendaharaan mungkin berusaha untuk mendapatkan semula ganjaran, sebarang ganjaran yang telah dibayar tanpanya. Penjarahan 1MDB yang telah bermula lebih sedekat lalu, yang mencetuskan penyiasatan di beberapa buah negara termasuk di Amerika Syarikat dan Singapura, telah membawa kepada sabitan terhadap bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak atas tuduhan rasuah dan pembayaran denda $5 bilion oleh Goldman Sachs Group Incorporated dengan memohon maaf kepada rakyat Malaysia atas peranan yang dimainkan oleh bekas jurubanknya Tim Lesner dalam skandal itu, serta penyelesaian sebanyak $80 juta setiap seorang kepada kerajaan Malaysia daripada bekas juru audit 1MDB, Deloitte PLT dan KPMG PLT. Kumpulan M-Bank di Malaysia juga telah mengeluarkan sebanyak 2.83 bilion ringgit Malaysia kepada Putrajaya untuk menyelesaikan tuntutan yang dikaitkan dengan 1MDB itu. Kisah itu kini diceritakan di Mahkamah New York, di mana bekas pegawai bank Goldman Sachs iaitu Roger Ng telah menghadapi tuduhan pengubahan wang haram dan rasuah kerana terlibat dalam skim rompakan itu. Dia adalah satu-satunya pekerja Goldman Sachs yang dibicarakan untuk kes itu. Lesner, bekas bos Roger Ng, adalah saksi utama pihak pendakwaan. Di Malaysia, Najib menghadapi satu lagi pertuduhan rasuah dalam perbicaraan 1MDB Tenor yang sedang berjalan, yang digelar demikian kerana pertuduhan terhadapnya menggambarkan sebanyak 681 juta wang 1MDB disedut melalui Tenor Finance Corp ke dalam akaun pribadinya. Dia disabitkan pada Julai 2020 atas kesalahan pengubahan wang haram dan pecah amanah yang membabitkan 42 juta ringgit Malaysia daripada SRC International Sdn Bhd, iaitu bekas anak syarikat 1MDB, dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun serta denda 210 juta. Beliau kini merayu sabitan dalam hukuman itu di Mahkamah Persekutuan. Sekian, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Denyut Nadi, suara rakyat, bergema di channel ini. Komen video ini, dapatkan berita terbaru dengan tekan butang notifikasi. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.